Okay, Akish tengah record. Okay, thank you Akish. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Korang sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Syok duduk rumah. Syok lah kan duduk rumah. Cikgu duduk sini tak boleh. Takut. Ada hantu, banyak hantu kat sini. Kau tengok dalam video tu kau. Kau memang hajar nampak betul siapa share video tu memang kau hajar betul lah. Geram betul. Dia ada dua kan, ada dua kan video hantu tu kan. Satu video tu bukan hantu betul. Dia daun pisang je sebenarnya. Satu lagi video yang dekat sebelah yang terbang tu, yang tu tak tahu betul ke tak betul, yang tu tak tahu. Siapa orang-orang polis nak datang malam-malam nak buat apa rancangan hantu benda lah, yang tangkap hantu tu boleh lah datang. Nak tengok sejauh mana betul ke tak video tu. Aduh lawak tu. Okay, baik. So kita ini tengah record kan. Aduh, tengah record tiba-tiba cakap pasal hantu. Okay, so kita sambung. Hari tu kita berhenti dekat collision theory. Okay, kita berhenti dekat collision theory. Okay, so hari ni kita nak tengok macam mana 4 faktor tu. Faktor size, temperature, concentration dengan satu lagi catalyst. Macam mana 4 faktor ni dia boleh mempercepatkan tindak balas dengan menggunakan collision theory. Okay, alright. So kalau ada apa-apa soalan nak tanya saja. Okay, so sebelum kita masuk kepada 4 faktor tu, kita ulang kaji balik apakah yang dimasukkan dengan collision theory. Okay, so collision theory, okay, mengikut collision theory, untuk tindak balas berlaku, okay, dia particles dia mesti berlanggar. Okay, particles mesti collide. So bila particles collide, barulah boleh berlaku tindak balas. Okay, siapa yang on mic boleh mute tak? Okay, thank you. Alright, so dalam collision theory, okay, particles dia mesti berlanggar, barulah tindak balas boleh berlaku. Okay, sebagai contoh, kita ambil okay, so reaktan A dengan reaktan B ni bertindak balas. So A dengan B ni dia mesti berlanggar satu sama lain, barulah dia boleh berlaku tindak balas. Kalau dia duduk saja, dia tak bergerak, dia tak berlanggar, tindak balas tak boleh berlaku. Okay, tak boleh jadi apalah. Okay, lepas tu collision pula, tak semua pelanggaran boleh berlaku tindak balas. Okay, tak semestinya bila dia berlanggar je, tindak balas berlaku. Tak, dia mesti memenuhi 2 faktor. Okay, which is kita dah tengok dah. Faktor pertama, dia mesti ada tenaga yang cukup. Tenaga yang cukup tu kita panggil sebagai activation energy, tenaga pengaktifan. Yang kedua, syarat yang kedua, dia mesti berlanggar pada tempat yang betul. Okay, so istilah dia mesti berlanggar dengan correct orientation, orientasi yang betul. Orientation ni maksudnya tempat lah. Okay, so kalau dia berlanggar, contoh kaki berlanggar dengan kepala, contoh misal kata kaki berlanggar dengan kepala, tidak boleh berlaku tindak balas. Dia mesti kaki dengan kaki berlanggar baru boleh berlaku tindak balas. Itu maksud dia correct orientation. Tapi dalam exam awak jangan tu bagi contoh pula kaki bertemu kaki berlanggar dengan kepala. Tak, ini contoh nak bagi awak faham je lah. Okay, so dia mesti ada 2 syarat ni, barulah pelanggaran tu, okay, asalnya dia berlanggar. Bila dia berlanggar, tenaga dia makin lama makin cukup. And then bila dia kerap berlanggar, okay, bila dia selalu berlanggar, dia mesti, nak tak nak, dia mesti akan kena pada tempat yang betul. Sepatutnya dia berlanggar pada kepala, mesti dia akan berlanggar pada kepala sebab dia selalu berlanggar. Okay, so bila ada 2 syarat tu, barulah okay, pelanggaran tu dia upgrade sikit. Tadi collision sahaja, so sekarang dia upgrade menjadi effective collision. Okay, effective collision ni benda apa? Effective collision ni ialah pelanggaran yang memenuhi 2 syarat, iaitu dia ada tenaga yang cukup
dan dia berlanggar pada correct orientation. So that's why kita kata effective collision, pelanggaran yang efektif. Kalau dia setakat berlanggar saja, tak ada tenaga yang cukup, dia tak kena pada tempat yang betul, pelanggaran tu tidak efektif. Okay. So effective collision ialah yang akan membawa kepada peningkatan rate of reaction. So bila partikel selalu berlanggar dengan secara efektif, barulah tindak balas tu berlaku dengan cepat. Okey, itu fasa yang pertama lah. Okey, fasa yang kedua semasa tindak balas. Okey, so semasa tindak balas apa yang berlaku? Okey, semasa tindak balas, yang pertama ada dua proses yang berlaku. Yang pertama ialah proses break bond. Bond akan pecah. Bond siapa yang akan pecah? Bond reactant. So kat sini awak tengok kita ada reactant A dengan reactant B. So reactant A ni warna merah, reactant B ni warna hijau. So bond antara reactant A dia akan pecah, so dia akan jadi free. Okay, dia free. Yang B pun akan pecah, so dia akan free. Okay, so ini berlaku pada reactant. Bond reactant akan break, akan pecah. Okay, lepas tu proses yang kedua, dia akan buat bond yang baru, tapi dia tak akan buat bond dengan sesama dia akan buat bond dengan benda yang lain. So misal kata tadi A, dia akan buat bond yang baru, dia akan buat dengan B. Okay, yang A pun akan buat dengan B, B akan buat A, B akan buat A. So terbentuknya bond yang baru. So dua proses lah berlaku semasa tindak balas. Satu, break bond, bond pecah dekat reactant, and then terbentuknya bond baru untuk menghasilkan new product, untuk menghasilkan produk yang baru. Okay, right. So dia mesti bermula daripada collide ataupun collision. Okay, so bila particles dia selalu berlanggar, okay, dia selalu berlanggar, dia punya FOC akan meningkat. FOC ni apa? F tu frequency. Frequency of collision. Okay, so bila dia selalu berlanggar, FOC akan meningkat. Okay, so bila FOC meningkat, lama-lama dia akan mencapai EA, dia akan mencapai tenaga yang cukup, and then dia akan berlanggar pada tempat yang betul. Okay, cikgu tulis CR lah. CR maksudnya correct orientation. Okay, so bila ada tenaga yang cukup, dia berlanggar pada tempat yang betul, okay, maka pelanggaran tu dia akan menjadi effective collision. Okay, so yang kedua FOEC. Okay, so bila particles ni dia berlanggar, dia selalu berlanggar, dia kerap berlanggar secara efektif, maka FOEC akan meningkat. FOEC ni ialah frequency of effective collision. Frekuensi ni maksudnya kekerapan. Berapa kerap particles ni berlanggar secara efektif. Okay, so kalau FOC meningkat, FOEC meningkat, last kali tindak balas, kadar tindak balas akan meningkat. Maksudnya tindak balas tu akan berlaku dengan cepat. Okay, alright. So itu yang kita dah tengok kelas sebelum ni. Okay, hari ini kita nak tengok macam mana 4 faktor yang kita cakap awal-awal kelas tadi, size, temperature, concentration dan juga catalyst, dia meningkatkan kadar tindak balas dengan menggunakan collision theory. Okay, kita pergi faktor yang pertama. Okay, ni cikgu terang secara mudah dululah. Nanti kita tengok modul. Size. Okay, so kalau ikut konsep, kalau ikut teori, bila size semakin large, okay, bila size semakin besar, rate of reaction akan semakin tinggi. Maksudnya bila kita gunakan reactant yang size kecil, size besar, size small, okay, kalau reactant tu size small, tindak balas tu akan berlaku lagi cepat. Okay, so yang ni kita dah buat eksperimen dah. Okay, kita dah tengok buat eksperimen dia. So contoh antara magnesium powder dengan magnesium granule. Granule ni ketulan, powder ni serbuk. So kita dapati magnesium powder tindak balas ni lagi cepat berbanding dengan magnesium granule. Okay, so dia punya rate of reaction akan increase. Okay, itu secara dia punya general lah, general idea dia macam tu. Okay, sekarang ni kita tengok kenapa bila saiz semakin kecil, rate of reaction semakin tinggi. Okay, so inilah yang diterangkan oleh collision theory. Okay, so mengikut collision theory, kalau particles tu besar, contoh kalau reactant tu besar,
Okay, kalau reaktan tu besar, okay, katakanlah ada dua okay, this one. Okay, so kita ada dua reaktan warna merah dengan reaktan warna hijau. Okay, so reaktan hijau dia akan berlanggar dengan reaktan warna merah. Okay, so dekat mana tempat berlanggar tu, dia mesti berlanggar pada permukaan, pada surface. Okay, dia akan berlanggar pada permukaan reaktan B. Okay, so untuk meningkatkan rate of reaction, surface area, okay, surface area yang expose kepada collision, surface area yang terdedah kepada pelanggaran, dia mesti tinggi. So lagi banyak surface area, lagi luas surface area, lagi banyak particles yang boleh berlanggar. Okay, so kita mesti tingkatkan surface area. Bila surface area meningkat, so lagi banyak ruang ataupun permukaan yang particles tu boleh berlanggar. Okay, so cara dia macam mana? Cara dia kita mesti guna reaktan yang small. Okay, so awak bayangkan tadi besar macam ni, kita pecahkan dia. So bila kita pecahkan dia, okay, dia kalau kita potong 4, dia akan dapat 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so bila dia kecil, dia punya total surface area exposed to collision, surface area yang terdedah kepada pelanggaran. Okay, katakan yang reaktan hijau tadi kan. Okay, yang terdedah kepada pelanggaran ni lagi meningkat. Macam mana dia boleh meningkat? Kalau yang tadi, awak cuma ada permukaan luar sahaja. So bila kita pecahkan dia, permukaan dalam ni pun terdedah kepada collision. Okay. So kalau dia, bayangkan batu seketul, awak cuma boleh nampak permukaan dia saja yang kat luar. Yang dekat dalam tu awak tak nampak. So bila awak pecahkan batu tu, awak nampak permukaan yang dekat luar tadi. Okay. Dan awak nampak permukaan yang dekat dalam. Okay. So dekat situ dia boleh meningkatkan surface area. Okay. So bila surface area makin banyak ruang untuk particles yang warna hijau ni berlanggar. Okay, berlanggar. So dia boleh berlanggar dekat luar, dekat dalam ni semua dia boleh berlanggar. So bila kerap dia berlanggar, dia punya FOC akan meningkat. Frequency of collision akan meningkat. Okay. So bila FOC meningkat, automatic FOEC pun akan meningkat. Okay. Fork meningkat, frequency of collision meningkat, frequency of effective collision pun meningkat, sebab bila FOC meningkat, dia dapat tenaga yang cukup and then dia mesti berlanggar pada tempat yang betul. Okay, tak nak dia akan berlanggar pada tempat yang betul, mesti kena punya. So effective collision berlaku. So bila dia kerap berlanggar effective collision, maka FOEC meningkat. Bila FOEC meningkat, automatic rate of reaction pun akan meningkat. Okay, so that's why teori ni mengatakan bila kita guna size yang small, rate of reaction akan meningkat. Apa point dia? Point yang pertama, bila kita guna small reactant ataupun small particles, small reactant lah, dia punya total surface area kita panggil sebagai TSA. Total surface area. Okay, total surface area yang terdedah kepada collision semakin large, semakin besar. Okay, so bila semakin banyak permukaan yang terdedah kepada pelanggaran, okay, berlakulah FOC. FOC ni maksudnya dia kerap berlanggar. Particles yang tu akan berlanggar, FOEC akan meningkat. Bila FOC meningkat, FOEC meningkat. Last sekali, rate of reaction pun akan meningkat. Okay, right, tu faktor yang pertama. Okay, setakat tu ada soalan tak? Ada cikgu. Boleh Okay. Alright, so sekarang kita tengok modul. Okay, apa yang modul cakap. Okay. So kalau awak ada modul dekat depan awak boleh refer lah. Okay, kalau tak ada tak apa, cikgu ada dekat ni, screen. Awak nampak kan? Boleh nampak kan? Okay, so kita tengok ni semua dah tengok. Okay, this one. Okay, so kita tengok faktor size. Okay. Okay. Okay.
A chemical reaction takes place on the surface of a solid reactant. Maksudnya dekat permukaan. Di mana collision tu berlaku. So collision tu, pelanggaran tu berlaku pada permukaan. Okay. So yang kedua, when the size of solid reactant is higher, maksudnya bila size reactant tu semakin besar, okay, area exposed to collision is smaller. So kawasan yang terdedah kepada pelanggaran tu dia semakin kecil. Okay, alright. Thus the total surface area. So ini yang cakap tadi, TSA tadi lah. TSA tu semakin kecil. Maksudnya permukaan yang terdedah kepada pelanggaran tu dia semakin mengecil. Okay. Tetapi sebaliknya kalau kita guna reactant yang small size, maksudnya yang size kecil, area yang terdedah kepada pelanggaran besar. Okay, so lagi banyak permukaan yang boleh terdedah kepada permukaan. Okay, macam mana? So kalau awak guna satu batu besar, permukaan tu cuma kat luar. Tapi bila awak pecahkan batu tu, permukaan dekat luar tadi dan permukaan yang dekat dalam. Okay, yang dekat bahagian dalam tadi. Okay, so dia punya total surface area semakin larger. So jumlah kawasan yang terdedah kepada pelanggaran semakin besar. Okay. So bila TSA semakin meningkat, okay, so yang ni lagi nampak lah gambar ni. Okay, kalau awak tengok, okay, reactant reactant A yang warna hitam tu dengan reactant B yang warna pink, so dia akan berlanggar. So kalau besar macam ni, pelanggaran tu hanya berlaku di permukaan sahaja. Memang pelanggaran berlaku di permukaan, tapi hanya permukaan luar sahaja, permukaan ni sahaja pelanggaran tu berlaku. Okey, tapi kalau kita pecahkan reaktan tu, pelanggaran tu dia berlaku pada permukaan yang dekat luar tadi. Okey, permukaan yang dekat luar tadi dan juga permukaan yang di dalam. Okey, permukaan yang dekat luar tadi. Okey. Dan juga bila kita pecahkan dia ada tambahan permukaan di dalam this one. Dalam ni pun ada. Okey. So kat situ dia boleh meningkatkan dia punya TSA, total surface area, yang terdedah kepada pelanggaran. So bila TSA meningkat, okey, thus this will increase the frequency of collision. So lagi keraplah particles tu berlanggar sebab permukaan dia lagi banyak, permukaan dia dah besar. So bolehlah dia berlanggar dengan kerap. Okay. So FOC meningkat and then automatic FOEC meningkat. Last kali rate of fraction pun meningkat. Okay. So ada berapa point? Ada 5 point. Yang pertama, small size. Yang kedua, increase the total surface area exposed to collision. Yang ketiga, frequency of collision increase. Yang keempat, frequency of effective collision increase. Yang kelima, rate of fraction increase. Okay, so itu 5 poin tu penting. Kalau dia tanya dalam soalan esei, itulah poin-poin yang awak kena bagi. Contoh soalan, macam manakah saiz boleh mempengaruhi kadar tindak balas? Okay, soalan dia tanya macam tu. So awak boleh bagi tahu lah, when the reactant is small, it will increase, itu poin yang pertama, small. It will increase the total surface area exposed to collision. Poin yang kedua. Thus, yang ketiga, frequency of collision increase. Yang keempat, frequency of effective collision increase. Dan yang kelima, rate of fraction increase. Okay, boleh? Alright. Okay, next kita tengok faktor yang kedua. Okay, faktor yang kedua berkenaan dengan concentration. Okay, concentration mudah saja awak nak faham. Okay, concentration ni maksudnya bilangan particles. Okay, bilangan particles. So, kalau concentration, okay, CONC ni concentration lah. Kalau concentration meningkat, maksudnya dia lagi banyak particles. Dalam tu lagi banyak particles. Okay, so kalau sebaliknya, kalau kepekatan berkurang, particles dalam tu pun berkurang. Okay, boleh faham? Okay, so kalau mengikut teori collision, okay, so kalau lagi banyak particles, okay, kalau particles lagi banyak, so pelanggaran tu akan berlaku dengan lagi banyak. Contohnya macam ni,
dalam satu ruang ada letak 10 orang, dalam satu lagi ruang yang sama saiz awak letak 50 orang. So yang mana akan banyak lagi berlanggar, mestilah yang 50. Okay, kalau yang 50 orang dia berlanggar dengan orang sebelah dia. Setiap orang dalam 50 orang tu dia berlanggar dengan orang sebelah dia. So dekat situ ada berapa pelanggaran? Ada 50 pelanggaran. Okay. Yang dalam tempat yang ada 10 orang, dia berlanggar dengan orang sebelah dia. So dia ada berapa pelanggaran? Ada 10 pelanggaran. Okay. Lepas tu mestilah yang 50 orang ni lagi banyak dia punya pelanggaran. Sebab dia lagi banyak, bilangan dia lagi banyak. So macam itulah juga faktor concentration ni. Bila concentration tinggi, particles lagi banyak. Okay. Bilangan partikul lagi banyak. So bila bilangan partikel lagi banyak, lagi keraplah dia berlanggar. So bila lagi kerap dia berlanggar, semakin tinggi FOC, frequency of collision makin tinggi. Okay, bila FOC meninggi, automatic frequency of effective collision pun increase. Okay, dia plan macam tu. Fork naik, fork X pun menaik. Okay, macam mana fork X boleh menaik? Cikgu terang tadi dah lah, dia selalu berlanggar. Yalah, dia berlanggar. Okey, tenaga dia dah cukup ni. Lepas tu, dia berlanggar, tak nak dia mesti kena tempat yang betul kalau dia selalu berlanggar. So, terjadilah effective collision. Okay, so pelanggaran tu, dia upgrade menjadi efektif. So, dia berlanggar lagi. Semakin banyak pelanggaran yang efektif. So, last kali semakin tinggi rate of fraction. Semakin cepat tindak balas berlaku. Okay, alright. So, kita tengok modules. Alright. Okay, so yang pertama ni beritahu concentration is the number of solutes. Solutes ni maksudnya benda yang dalam tu lah. Kalau dalam solution tu benda yang kita larutkan dalam solution. Okay. So, ataupun particles lah. Okay. So, the higher higher concentration means number of particle per unit volume is higher and vice versa. Per unit volume ni maksudnya dalam satu volume. Okay, so semakin tinggi concentration, semakin banyak particles. Okay, so bila semakin banyak particles, this will increase frequency of collision. So lagi banyak pelanggaran boleh berlaku. Cikgu dah tunjuk dah tadi contoh yang 10 orang dengan 50 orang tu. So bila semakin tinggi FOC, semakin tinggilah frequency of effective collision. Semakin meningkatlah collision yang efektif. Okay. And last sekali, bila FOC meningkat, automatic berlakunya peningkatan rate of reaction. Okay. So rate of reaction pun akan increase. Okay, so this one gambar ni, okay, gambar ni awak boleh tengok lah, lagi jelas lah gambar ni. Okay, tak boleh warna kuning pula. Okay, so this one particles, mana ni? Okay, yang belah kiri ni particles yang kepekatan rendah. Okay, so awak tengok, bila kepekatan rendah, particles tu dia sikit. Yang this one, yang belah kanan ni kepekatan dia tinggi, kita dah naikkan kepekatan dia. So, yang belah kanan ni, kepekatan yang tinggi ni, particles dia lagi banyak. Okay, so lagi banyaklah pelanggaran boleh berlaku. Okay, so bila lagi banyak pelanggaran berlaku, lagi tinggi frequency of effective collision. So last kali lagi tinggi meningkatkan rate of reaction. Rate of reaction pun akan semakin. Tak ada Okay. So kalau tak ada, okay, dalam modul dia bagi satu contoh asid. Okay. So perbezaan antara monoprotik dan juga diprotik. Okay. So kalau awak ingat lagi, monoprotik ni ialah asid yang ada satu, monoprotik ialah asid yang ada satu H. Contohnya HCl. Okay, HCl ni dia ada satu C. So dia monoprotik. Kalau diprotik dia ada dua H. H2. Contoh H2SO4. Nama dia ialah sulfuric acid. Okay. So dalam modul ni dia bagi contoh asid sulfuric dan juga asid hidroklorik. Okay. So dia kata kalau dua asid ni, okay, dua asid ni dia ada kepekatan yang sama. Kita ada kepekatan yang sama. Okay. So dekat sini dia bagi sulfuric acid kepekatan dia 1. Okay. Dan hidroklorik acid pun kepekatan
Alright. Okay. Next, kita pergi faktor seterusnya. Ini meeting masih berjalan ke? Tak habis masa lagi kan? Tak. Lagi. Belum lagi? Okay. Sekejap. Okay, so kita dah tengok dua faktor, size dan juga concentration. Okay, next kita tengok faktor yang paling mudah, faktor temperature. Okay, faktor temperature. Okay, faktor temperature ni cikgu tak payah nak terang sangat lah sebab awak dah faham dah. Kalau temperature semakin meningkat, bermaksud particles tu dia akan bergerak dengan lagi cepat. Okay, so kalau dia bergerak dengan lagi cepat, so lagi cepatlah dia boleh berlanggar dengan kawan dia. Okay, berbanding dengan particles yang lambat, okay, misal kata dia bergerak sekali, tapi yang kawan yang ada temperature yang tinggi ni, dia dah sampai dulu, dia dah berlanggar dulu. Yang seorang ni yang temperature tak tinggi ni, dia lambat nak sampai, dia lambat nak berlanggar. Okay, so temperature senang. When the temperature increases, kinetic energy increases. Okay, so ada 2 poin kat situ. Yang pertama, temperature naik. So, bila temperature menaik, temperature pun increase. Kinetic energy increase. So, temperature increase, kinetic energy increases. Okay, and then the particles move faster. Akan bergerak sangat-sangat pantas. So, bila dia bergerak laju, so lagi kerap lah dia berlanggar. Okay, so this will increase the frequency of collision, FOC. Okay, so bila FOC meningkat, automatic frequency of collision, effective collision increases. FOEC meningkat. Last kali, rate of fraction pun meningkat. Okay, right. So itu faktor temperature. Yang last kali faktor catalyst. Okay, faktor catalyst. Okay, kehadiran catalyst. Okay. Yang pertama sekali, yang kita kena tahu, yang kita kena faham, yang kita kena ingat, catalyst dia tidak terlibat dalam tindak balas. Okay, kehadiran dia hanya untuk mempercepatkan saja tindak balas. Okay, contohnya tindak balas antara asid dengan metal. Contoh tindak balas antara asid tak payahlah, susah. Tak payahlah, nantilah. Okay, so contoh dalam satu tindak balas tu, kita letak catalyst. Okay, dia mempercepatkan tindak balas. Tapi catalyst tu dia tak react pun dengan apa yang ada dalam tu. Contoh, tindak balas antara contoh tindak balas antara A dan juga B. Okay, kita menggunakan catalyst C. Contoh so yang react, yang bertindak balas hanya A dan B sahaja. C dia tak join pun tindak balas tu. Dia hanya cepatkan sahaja tindak balas antara A dengan B. Okay, so itu maksud catalyst. So kalau tengok modul, catalyst ni ialah bahan, okay, substance that change rate of reaction without itself being chemically changed. Maksudnya tanpa diri dia berubah secara kimia, ataupun dengan bahasa lain, tanpa diri dia terlibat dalam tindak balas. Okay. Ada juga buku yang dia bagi maksud catalyst ni ialah bahan change rate of reaction ni dia gantikan dengan increase. Okay, bahan yang mempercepatkan ataupun yang menaikkan rate of reaction without itself being chemically changed ni kita boleh gantikan without participate. Tanpa dia join tindak balas tu. Without participate in the reaction. Tanpa dia join tindak balas yang berlaku tu lah. So dia hanya mempercepatkan saja tindak balas. Okay. So timbul pula soalan, macam manalah pula catalyst ni boleh mempercepatkan tindak balas. Okay. So tadi kita dah tengok dah
Okay, untuk pelanggaran berlaku, okay, untuk pelanggaran tu menjadi efektif, dia mesti ada dua syarat. Syarat yang pertama, dia mesti mencapai tenaga yang cukup, EA, activation energy. Syarat yang kedua, dia mesti berlanggar pada orientation yang betul. Okay. So macam mana nak meningkatkan orientation, macam mana nak bagi particles tu berlanggar pada tempat yang betul, kita mesti naikkan FOC. Okay, kita mesti naikkan FOC. Bagi dia selalu berlanggar, barulah dia boleh berlanggar pada tempat yang betul. So macam mana nak naikkan FOC? Yang 3 faktor yang kita tengok tadi, size, temperature dan juga concentration. So 3 faktor ni dia akan membantu untuk meningkatkan FOC. Okay. Faktor yang last, catalyst, dia tidak mempercepatkan FOC. Dia akan tolong dekat bahagian activation energy. Okay, dia akan tolong dekat bahagian activation energy. Dia akan merendahkan activation energy. Contoh, katakan tindak balas tu dia memerlukan tenaga 100 baru tindak balas tu boleh berlaku. Okay, so dalam banyak-banyak particles yang berlanggar tu, okay, katakan ada 100 particles. Okay, awak bayangkan ada 100 particles yang berlanggar satu sama lain. Okay, so tenaga yang dia perlukan, katakanlah dia perlukan tenaga 1500 joule. Joule ni unit tenaga lah. Okay, katakan dalam 100 tu, dia berlanggar, untuk berlaku tindak balas, dia mesti mencapai tenaga 1500. Contoh. Okay, so selagi dia tak sampai 1500, tindak balas tu tak boleh berlaku. So dia mesti berlanggar sampai dah mencapai 1500. Bila dah sampai 1500, tak semua 100% yang 100 particles yang berlanggar tu, tak semua dah mencapai 1500. Mungkin daripada 100 tu mungkin 80 sahaja. Daripada 100 yang berlanggar tu mungkin 80 sahaja yang dia dah mencapai 1500. So boleh berlaku tindak balas. So yang lagi 20 tu dia mesti keep on berlanggar baru dia boleh mencapai 1500. Okay. So kehadiran catalyst dia akan merendahkan activation energy. Dia akan rendahkan this one. Okay. Katakanlah tindak balas yang sama. Okay. Tindak balas yang sama, kita tambah catalyst. Okay, dalam tindak balas tu kita ada 100 particles yang berlanggar. So bila kita tambah catalyst, dia akan merendahkan tenaga yang diperlukan oleh 100 particles tu untuk berlaku tindak balas. Katakan bila tambah catalyst, dia hanya memerlukan katakanlah 1000 sahaja tenaga dia. Okay, 1000 sahaja tenaga dia. So particle ni berlanggar. Okay. Katakan daripada 100 ni mungkin 95 dah mencapai 1000. Okay, 95 particles yang berlanggar ni dah mencapai tenaga 1000. Berbanding dengan yang tadi, yang tak ada catalyst tadi, okay, dia berlanggar, mungkin 80 sahaja yang mencapai tenaga 1500 yang sepatutnya. Yang lagi 20 ni, mungkin dia baru sampai 1000. Mungkin dia baru sampai 1200. Mungkin dia baru 900. Okay, dia tak sampai lagi 1500 tu. So, EA dia akan rendahkan tenaga tu. So, katakan 95 dah boleh mencapai tenaga 1000 tu. So, lagi banyak particles yang boleh mencapai activation energy. Okay, itu tugas catalyst. Dia merendahkan activation energy supaya lagi banyak particles boleh capai activation energy yang diperlukan. Okay, boleh faham tak? Okay, right. So, kalau kita tengok modul. Okay, so dalam modul, dia kata, okay, ayat yang pertama. Okay, if reacting particles collide with energy lower than activation energy. So kalau particles tu berlanggar tapi tenaga dia tak mencapai lagi tenaga yang sepatutnya, no reaction. Okay, so when catalyst is added, it provide alternative pathway. Maksudnya dia bagi jalan shortcut. Okay, dia bagi jalan shortcut. Macam mana? Dengan merendahkan activation energy. Dia merendahkan lower activation energy. So, bila activation energy rendah, lagi banyak particles yang boleh mencapai tenaga untuk berlanggar. So, more reacting particles
will have enough energy to react when they collide. Okay, so daripada 1,500 tadi dengan 1,000, so tenaga 1,000 tu lagi senang lah dia capai. Sebab dia berlanggar tu, so lama-lama tenaga dia akan meningkat. So untuk dia capai tenaga tu, dia mesti cecah 1,000 dulu, baru dia boleh cecah 1,500. So bila dia cecah 1,000 dulu, lagi banyaklah yang dah cecah 1,000 berbanding dengan yang nak cecah 1,500 tu. Okay, kita dah tengok dah tadi terang tadi. Alright. So bila okay. Sorry. Okay. So bila activation energy rendah, okay, dia tidak meningkatkan FOC. Okay, dia terus meningkatkan effective collision. Okay, dia terus meningkatkan effective collision. Okay, dia tak ada menaikkan FOC. Maksudnya dia tak ada bagi partikel sentiasa berlanggar, tak. Dia cuma memperbanyakkan partikel yang boleh berlanggar dengan tenaga yang cukup. Okay. So bila EA dah tercapai, automatik dia mesti berlanggar pada correct orientation yang betul. So that's why FOC meningkat. This will increase the frequency of effective collision. Last kali, dia akan meningkatkan rate of reaction. Okay? Boleh? Alright. So untuk catalyst, point dia yang pertama, point yang pertama untuk catalyst, dia dia provide alternative pathway. Okay. Okay. Macam mana? Dengan merendahkan activation energy, satu markah. So, bila activation energy rendah, more reacting particles boleh berlanggar. Lagi banyak particles yang ada tenaga yang cukup untuk berlanggar. Poin yang ketiga, FOC meningkat. FOEC meningkat. 4A meningkat. Last kali, rate of reaction meningkat. Okay? Alright. So, itulah 4 faktor. Kita dah tengok 4 faktor tu macam mana dia boleh meningkatkan kadar tindak balas, rate of reaction, dengan menggunakan collision theory. Okay. So, yang last kali cikgu nak tunjuk ialah graf. Okay. Graf ni, kalau mudah faham dia, ini ialah graf di mana graf ni kita panggil sebagai EPD, Energy Profile Diagram. Okay, EPD, Energy Profile Diagram. Energy Profile Diagram. Energy Profile Diagram ni dia bagi tahu tenaga yang diperlukan sesuatu tindak balas tu untuk berlaku. So this one reactant. Okay, reactant ni tenaga dia semua sama. Okay, so bila dia start berlanggar, tenaga dia makin lama makin increase. Okay, so dia berlanggar, increase. Sampailah dia sampai kat puncak. So dekat puncak ni ialah tenaga maksimum. This one. Okay, tenaga maksimum activation energy yang diperlukan untuk tindak balas berlaku. Okay, so bila dah berlaku tindak balas, dia dah buat produk, so tenaga tu dia akan menurun. Okay, so yang cikgu nak tunjuk kat sini ialah bila ada catalyst, puncak ni dia akan turunkan puncak tu. Okay, so tenaga pengaktifan tu dia jadi lagi sikit. So partikel ni berlanggar kejap. Dah sampai dah tenaga yang sepatutnya. So terus berlaku tindak balas. Okay. Okay. So yang ni awak kena tahulah kalau dia bagi graf macam ni, kalau dia suruh label, so kalau daripada bawah naik ke atas, yang ini ialah EA, activation energy, tenaga yang diperlukan. EA yang sepatutnya. So bila kita tambah catalyst, puncak tu dia menurun. This one, awak nampak tak garisan dot-dot ni? Okay, so garisan dot-dot ni ialah merujuk kepada tenaga activation energy bila kita top up catalyst, bila kita tambah catalyst. So simbol dia ialah EA prime. Okay, satu EA. EA ni simbol untuk activation energy sebelum kita tambah catalyst. Lagi satu EA prime, tenaga activation energy selepas kita tambah catalyst. Okay, alright. Last sekali,
Okay, yang last sekali, this one. Okay, yang ni dia bagi tahu sifat-sifat catalyst lah. Okay, so yang pertama, masa banyak lagi tak? Yang pertama, okay, does not change amount of product. So katakan tidak balas A dengan B, kalau kita kira sepatutnya dia menghasilkan produk sebanyak ni. So bila kita top up catalyst, produk yang dapat tu pun akan banyak tu juga. Dia tak akan memperbanyakkan produk. Yang tu kesalahan yang selalu orang buat. Orang fikir bila kita tambah catalyst, oh produk akan lagi banyak. Kalau gas tu, gas akan jadi lagi banyak. Tak. Sama saja. Kalau gas 10, 10 lah yang terhasil. Sama ada kita tambah catalyst ataupun tak tambah, sama saja. Okey. Lepas tu spesifik. Spesifik ni maksudnya setiap tindak balas tu kita tak boleh suka hati tambah catalyst apa-apa. Contoh tindak balas A dengan B, awak tambah catalyst C. Pun memang tak jadi. Dia mesti ada catalyst yang khusus untuk sesuatu tindak balas. Okey. Different chemical reaction, different catalyst. Setiap tindak balas yang berbeza ada catalyst yang berbeza. Okey. Yang ketiga, catalyst remain unchanged. Dia tak berubah. Okay, yang cikgu cakap tadi lah, dia tak join pun tidak balas tu. So dia sama saja. Dalam tu dia hanya mempercepatkan tidak balas saja. Yang keempat, may undergo physical changes. So dia boleh berlaku sifat fizikal. Okay, contoh, awak masukkan catalyst tu dalam keadaan solid. So lepas tindak balas, dia jadi liquid. Contoh, ada. Tapi awak jangan fikir dia terlibat dalam tidak balas. Tak. Dia cuma fizikal dia sahaja yang berubah. Okay. Lepas tu, yang kelima, okay. Yang kelima ni penting. Only a small amount. Catalyst kita hanya pakai sedikit sahaja. Kalau catalyst yang dalam bentuk liquid tu, kita hanya pakai beberapa drop sahaja. Kita tak perlu nak letak 2 ml, 3 ml, satu botol. Tak perlu. Kita hanya guna sedikit sahaja. Okay. Sikit tu sahaja pun dia dah boleh mempercepatkan tindak balas. Okay. Tapi kalau kita guna catalyst lagi banyak, so lagi cepatlah tindak balas tu. Okay. Right. Catalyst in powder form can further increase. So catalyst dia ada dua bentuk. Satu dalam powder solid, lagi satu dalam bentuk liquid. So catalyst yang dalam bentuk powder ni dia lagi bagus. Okay, dia lagi boleh mempercepatkan tindak balas tu berbanding dengan catalyst yang dalam keadaan liquid. Okay, dua-dua boleh, solid dan liquid boleh menaikkan tindak balas. Tetapi yang lagi bagus kalau catalyst tu dia dalam keadaan powder. Alright? Okay, so oh, habis dah? Alright. So dah habis dah collision theory. Okay, kita dah tengok dampak faktor tu. Okay, so rasanya sampai situ saja kelas kita hari ini. Sebelum kita bersurai, okay, cikgu nak ambil kedatangan dulu boleh? Boleh. Okay, so kedatangan dia macam ni. Cikgu akan sebut nama seorang-seorang. Awak akan jawab, ya cikgu, jawablah apa pun awak nak jawab. Lepas tu barulah awak boleh left. Okay. Okay tak okay? Okay. Alright. Okay. Lepas tu, okay, sebelum cikgu ambil attendance, cikgu buka soalan kalau ada sesiapa nak tanya soalan. Ada. Oh boy, siapa menggeliat tu? B ada soalan B? On mic tu? Tak ada. Tak ada soalan betul ni? Ada ke? Okay. Alright, so last kali cikgu ambil attendance lah. So nama yang disebut menyahut, ya, ikutlah awak nak sahut apa pun, lepas tu boleh lah. Okay, nama yang pertama AB. AB? Mana AB? AB? Rasul? Okay ke? Okay, thank you Rasul. Ya. Amira? Ya, saya. Okay, bye-bye Amira. Bye. Adam? 안녕하세요. Okay, sama-sama. Okay. Aiman?